Okay, start anyway. Okay, next week on Saturday, 24 hari bulan, okay, Computer Science akan buat satu sesi tips SC025 so ada 3 orang presenter. Yang pertama Cikgu Anita Muhammad, yang kedua saya sendiri, dan yang ketiga Cikgu Masniza Aludin dan moderator dia adalah Cikgu Syarudin lah. Okay, so seharap semua pelajar-pelajar sains komputer beramai-ramai masuk cuma masalahnya hari Sabtu tu pagi pukul 8.30 sampai pukul 9 sampai pukul 10.30 lah pagi. Tapi seharap ramai-ramai lah kita meramaikan YouTube tu Itu hal 24 bulan lah, minggu depan So you kena dengar sebab itu adalah tips tu. Untuk sesi yang pertama tu dia akan explain tentang apakah soalan ataupun topik-topik yang akan masuk dalam exam. Ini telah dibuat research kita dah buat research, kita kaji topik yang kita ramal tu memang confirm akan masuk lah. So bila you study, you dah boleh selektif. You tak perlu nak study semua. You dah boleh selektif study mana yang penting ni lah. Okay? Okay, so I started recording already. Okay, Assalamualaikum guys. Selamat malam. Harap semua dalam keadaan ceria dan sihat. Okay, Nur Atira, Badria, Syadibah dengan you. Okay. Haiman pun, Syadibah dengan Izwan. Okay. Okay, so harap semua dalam keadaan yang sihat. Okay, hari ni cikgu nak discuss the formula about this question. Soalan ni cikgu dah share dengan you all on last Thursday. Okay, soalan Pak Amit ni is a quite popular question in 2014 or 2015. I can't remember, but most of the student can't get full marks. Tapi student yang bijak, mereka mendapat hampir full mark. Mereka hanya hilang 2 markah saja untuk formula. Formula je dia tak dapat markah. Sebab formula ni agak susah untuk dicipta dalam tempoh masa 2.5 jam exam tu memang susah lah on the spot nak cari formula kan. Even my best student last time pun dia ambil masa 2 jam nak cari formula, and then baru-baru ni dia ambil masa 1 jam 30 minit untuk come up with the formula lah. Okay, I want to recall apa permasalahan dalam Pak Amin ni. So Pak Amin ni dia nak beli internet, prepaid internet plan. So dia buat research, dia jumpa plan A dan plan B. So plan A kiraan dia adalah setiap 100 megabyte harga dia RM3, manakala plan B setiap 300 megabyte harga dia RM7. So Pak Amin minta bantuan you all untuk buat satu sistem yang mana Pak Amin masuk saja bilangan megabyte, keluar harga dan buat perbezaan mana satu yang paling murah, mana satu yang paling mahal lah. Okay, so kalau kita tengok dia punya form, dia punya coding pun I dah share dengan you all, betul kan? Betul kan cikgu dah share dengan you all coding? Isn't it? Yes, okay. I don't know you have tried or not, or you just waiting to get the answer ni. Cikgu tak pasti. Tapi hari ni cikgu akan bagi jawapan dia lah. Okay, so the problem is the formula here lah. Okay, yang ini cikgu dah masukkan formula sebenarnya Okay, so this will be the formula actually Okay, inilah formula dia. Okay, yang mana kita kena kaji formula ni kita kena tengok betul-betul formula ni, kita kena kaji. Okay, macam mana nak tahu formula ni betul ke salah Okay, let's look at the Jamboard dulu untuk kita dapat gambaran sebenar balik. You all pergi terawih tak tadi? Tak jawab. Terawih sendiri. Pergi saya. Ya, tak apa. Kalau tak pergi tak apa sebab tempohnya panjang, ada lagi sampai sebelum subuh kan. Boleh masih sempat buat lagi, boleh buat secara jemaah, boleh buat sendirian. So tak ada alasan lah. Okay, so last time where is it Okay, cikgu ambil yang ni lah Cikgu rasa macam cikgu dah rename. Tak keluar
Okay, so I want to show the table here. Okay, so this is the table. If Pak Amir masuk 100, so 3 A is cheaper. Kalau dia masuk 200, A still the cheaper. Okay, kalau dia masuk 1000 megabyte, so B is cheaper. Kalau dia masuk 700, so same price. Same price. So kita nak keluarkan satu coding, satu sistem yang akan dapat result yang inilah. Okay, so untuk kiraan A, we already got the formula where RA ataupun plan A. Okay, so plan A is equal to data divided by 100 times 3. So kalau you tengok kat sini, nombor-nombor ni semua terhasil daripada formula ini. Data 100 bahagi dengan 100 darab dengan 3, so dapat 3. 700 bahagi dengan 100, 7 kali 3, 21. Satu lagi 1000 bahagi 100 dapat 10, darab 3, 30. Okay, so semua ni terhasil daripada formula inilah. So dalam coding pun kita dah masuk formula tersebut untuk plan A so this is a plan A coding. Mana plan A? Ni, plan A coding Okay. Okay, so you got the plan A. Okay, now plan B. Okay, look at plan B. So plan B must have two type of coding, where the first type is megabyte, which is can be divided by 300 lah. Okay, yang mana yang boleh bahagi dengan 300 dengan tepat, so digunakan satu formula, iaitu formula dia data divide by 300 times 7. Ini formula yang pertama lah. Okay, mana yang ada tanda right ni, dia menggunakan formula data divide by 300 times 7. Sebab apa? Sebab data boleh dibagi tepat dengan 300. Boleh bagi tepat dengan 300, boleh bagi tepat dengan 300, boleh bagi tepat dengan 300, boleh bagi tepat dengan 300. So our main problem is how about the others? Macam mana yang lain-lain yang tak boleh bagi tepat dengan 300 ni? Macam mana kita nak dapat value 7? Macam mana nak dapat value 14? Macam mana nak dapat value 21? Macam mana nak dapat value 28? So do you clear about that? Boleh recall balik? Clear tak? Yes, sir. Clear. Okay, as you can see in the coding here, if data can be divided exactly by 300, modulus by 300 equal to 0, so we use the first formula. Okay, else we'll use the second formula. So our main problem is how to create the second formula ni. Ini formula cikgu dah tunjuk Okay, so macam mana nak create second formula ni? Macam mana dapat 7? Okay, so you must remember number 1, when integer divide by integer, the answer will be integer, correct? Do you got it? Betul tak? Integer bagi integer, jawapannya integer, betul? Betul. Betul. Okay, data is integer, correct? Betul? Ini integer, betul? Yes, sir. Okay, 100 bahagi 300, dapat berapa? Kosong. Apa? Kosong. Okay. Kosong, betul. Integer bagi integer, jawapan dia integer. So 100 bagi 3, jawapannya kosong. Jawapan dia bukan 0 point something, tapi jawapannya kosong, betul? And then kosong nak darab 7, macam mana nak dapat 7? Sebab kita nak jawapan dia 7. Kosong nak darab 7, macam mana nak jadi 7? So, kalau kita nak ubah formula tu, kita akan buat data divide by 300. Result dia ni, kita tambah 1. And then, baru kita darab dengan 7. Okay, let's try. 500 bahagi 300 berapa? 1. 1 tambah 1 apa? 2. 2 darab 7 apa? 14. Betul tak 14? Betul tak 14? Okay, 400 bahagi 300 berapa? 1. 1 tambah 1? 2. Darab 7? 14. 14. Okay, satu lagi kita test. Yang sama, 700 ni, yang sama Okay, 700 divide by 300 berapa? 2. 2. Tambah 1? 3. 3. Darab 7? 20? 21. Okay, now you understand?
Do you understand? Faham tak tentang formula ni? 2 Okay. point. Okay, who wants to say anything? Yeah. Who wants to say anything? Ada sesiapa nak interrupt ke? Nak apa? Nak cakap ada? Ada tak? Kalau tak ada, cikgu proceed. Ada tak? Tak ada Okay, so kalau tak ada, cikgu proceed. Okay, so we Tak ada, can... sir. Apa dia Aswarina? Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay. Okay, so kalau macam tu kita dah boleh gunakan formula tersebut. Formula ni kita dah boleh gunakan, which is data divide by 300. Selesaikan dulu and then plus 1. And then baru kita times dengan 7. So we can get the other result. Okay, so just put the formula, new formula into the coding. Okay, this is the new formula we put into the coding. And then we can test it lah. Kita boleh test untuk kita tengok betul tak dia keluarkan jawapan yang kita nak lah. Asnia baru masuk. Tidur ke Asnia? Okay, tak apa. Okay. Line Okay, slow. tak apa. I'm cikgu dah record. Nanti you tengok macam mana kita solve problem tadi Okay, so kalau kita run, okay, enter data to buy. Let's say kita nak buy yang 100. Sebab 100 A is cheaper kan? Okay, so 100 dia tulis plan A is cheaper. Okay, kita run lagi. Let's say kita nak yang same price. Same price berapa? Berapa megabyte? 700. So dia keluar both plan are same price. Faham? Nampak? Dia dah berfungsi Okay, let's say kita beli 500. So which one is cheaper? B is cheaper. So cikgu tak keluarkan dia punya tu lah. Kalau you nak keluarkan result dia boleh juga. And then baru buat perbandingan which one is cheaper. Okay, so I'm going to give you the code here. Cikgu bagi you all code ni, nanti you boleh try lah. You boleh try. Cikgu bagi, tapi kalau tak try, tak guna juga, betul tak? Betul tak guys? So you kena try lah. Kalau you tak try, apa yang cikgu bagi ni? Ya, cikgu rasa macam ada copy. Ctrl C. Okay. Ctrl E, Ctrl C. Okay. Again cikgu bagi Okay, this is your code. This is for my Amali class. Okay, so nanti you try you try code ni Okay, study cikgu percaya dalam final you nanti dia tak akan tanya soalan yang susah cari formula lah. Dia akan tanya soalan yang senang cari formula lah. Okay, tapi soalan bentuk macam ni cuma formula senang nak cari. Okay. Okay, so now let's look at the Coding tak lengkap. question. Oh, ya ke? Sorry. Pay charge for ada dua plan tu. Sorry. Apa dia? Ini cikgu dah copy kan? Bukan, maksud saya ni soalan dia suruh display charge untuk ada dua plan. Oh, okay. Nanti you adjust display charge Boleh? Cikgu dah buat yang ni. Nanti you display saja dia punya charge ni. You display plan A, you display plan B. Boleh? You adjust Thank you sir. Okay, thank you Asia. Okay, so now let's look at the second question. Soalan ni tak boleh nak besarkan lagi dah. Boleh nampak Cikgu dah bagi kat you all kan? Semua dah dapat. Okay, ini cikgu cilok soalan daripada DC 05. Soalan DC 045 bukan soalan cikgu lah saja cikgu nak tengok nak test, you all boleh buat tak soalan DC supposedly you all mesti boleh buat, boleh mahir lah. Okay, so prepare IPO, pseudocode and flowchart. Okay, kita baca dulu, cikgu tak tentukan nak buat apa dulu. Okay, dia kata you all can see the question tak? Kalau tak nampak, you buka file yang cikgu bagi tu. Boleh nampak soalan? Boleh sir. Okay, good. Okay. Boleh sir. Okay, good. So, Milks please cafe print receipt for customer as shown below.
the unit price for each item is fixed and stored by the system. The date and time are automatically generated by the system. Okay, so they want you to prepare IPO, pseudocode and flowchart based on the problem statement below. Okay, so maknanya dekat sini dia ada quantity, dia ada price, okay, dan dia ada total. Kalau IPO senang, IPO senang. You identify what are the input, and then what are the process, and then what are the output. Okay, so let's discuss IPO dulu, boleh? Soalan ni Okay, now kita dah dalam fasa untuk kita dah nak start ulang kaji guys. So kita boleh mula baliklah dengan IPO, pseudocode and flowchart. Okay, so apa input yang you boleh nampak dalam receipt ni? Ada berapa input? Identify. How many input? How many input guys? 3. Apa dia? 3. Okay, apa dia? Item, unit price dengan quantity. Okay, item, unit price and quantity, correct? Okay, what is the output? Output yang boleh... Price. Total price. Okay, so output is price and total price. Okay, and then the time, okay, the date, also kita boleh katakan sebagai output lah. Okay, tapi dalam konteks untuk kita buat coding, kita fokus kepada dia punya price and the total. That is for our output lah. So kita boleh, untuk kita bincang ni, kita boleh abaikan this one lah. Kita abaikan yang maklumat-maklumat ni. So kita fokus kepada output yang inilah. So the price, kita nak dapatkan price dan juga kita nak dapatkan total price. And then don't forget dekat sini untuk pengiraan total price dia ada melibatkan GST dan juga subtotal dan sebagainya. Sebab ini tahun 2018 kan, GST masih ada lagi 17-18. Okay, and then they ask to create a pseudocode and flowchart based on the problem statement below. Okay, soalan macam ni, you tahu tak dia akan keluar dalam flowchart. Kalau soalan ni keluar, dia akan keluar dekat dalam flowchart guys. Okay, so now let's create the flowchart. Okay, kita create flowchart, boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. Boleh. Untuk PSPM, cikgu nak you all target, soalan flowchart dia akan tanya multiple selection. Macam tadilah multiple selection, dia akan tanya multiple selection. If ni apa, if tu apa. Kalau untuk pseudocode pula, dia akan, soalan dia adalah lebih mirip kepada repetition. Repetition dan sometimes boleh juga selection lah. Okay, so what be the, ingat lagi nak buat flowchart? Dah lama tak buat flowchart. Mula-mula dia letak apa? Start. Okay. Start. Bawah dia? Kalau start, bawah dia? Stop. Stop bukan end. Okay, so first kita masukkan input dulu. So input kita ada 3, iaitu item, kemudian quantity, kemudian price. Okay, so tiga-tiga kita boleh masukkan sekaligus kat situ lah. Okay, and then proses. Okay, nampak macam receipt tu macam complicated tapi sebenarnya bila kita buat flowchart dia tak adalah se-complicated mana pun. Okay, so what will be the process? Apa proses dia? Adakah dia melibatkan selection? Saya rasa tak. Melibatkan selection tak tu? Ataupun adakah dia melibatkan sequence saja? Kalau you tengok balik soalan tu. Adakah dia melibatkan selection? Ada tak dia kena pilih? Dia tak pilih apa-apa pun kan?
Betul tak Dia just bagi dia just a sequence saja so dia masukkan item and then dia masukkan unit price and then dia masukkan quantity, just a sequence so soalan kalau sequence dia takkan keluar dalam flowchart lah. Okay, so untuk proses apa yang kita nak kira sekarang ni, kita nak kira dia punya price lah. Okay, so price is equal to quantity times, macam ni, kita nak pakai price ke kita nak tukar? Sekejap, kita tengok balik soalan. Okay, kita kena fokus satu-satu dulu Okay, so unit price, quantity and then price. And then total. Better kita cari. Kita nak buat macam mana sekarang ni? Kita nak buat macam mana? Kita nak masukkan satu-satu dulu ke? Ataupun soalan ni cikgu rasa melibatkan repetition, betul tak? Betul tak dia melibatkan repetition? Betul kan? Dia keep on repeating 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lepas tu bila dia stop, dia dah tak ada. Cuma dalam ni tak jelas lah nak stop kan letak apa. Tapi kita boleh, kalau dalam reality kita nak buat satu sistem, kita stop kan, kita akan masuk satu. Mungkin cashier tu akan tekan button enter ataupun dia tekan satu button lah. Bila tekan button tu, so dia akan stop lah. Okay, so kita kena buat repetition so cikgu ubah. Okay, all of this must be in repetition. So flowchart kita adalah flowchart repetition. I hope you still can remember macam mana nak buat repetition. Ni ada yang baru masuk ni. Okay, so what kind of repetition you want to use? Is it a type of sentinel control loop ataupun you nak jenis counter control loop? Okay. What Sentinel. Okay, so kalau sentinel control loop, we must have a sentinel value to control it lah. So in between these 3 items, which you think the most appropriate become the sentinel value? Is it item, quantity or price? Which one you think the most appropriate to use as a sentinel value? Okay, the most appropriate will be the price lah, sebab price ni kita akan masukkan. Kita akan masukkan price ni lah. So price ni akan jadi kita punya sentinel control. Okay, so bila dah ada input, this is our first input, and then we go to the diamond. Okay, let's check the price. Okay, so while price is greater than 0, so I put the 0 as the sentinel value lah. Selagi dia lebih besar daripada kosong, so it will keep continue. Okay, so kalau selagi dia lagi besar daripada kosong, so kita akan kira proses. Okay, so quantity times price. Okay, kat sini kita nak bagi apa? So kita boleh kata total. Okay, so quantity times price. Okay, yang item ni, okay, item ni sebenarnya dia tidak terlibat dalam pengiraan. Item ni tak, dia hanya terlibat dalam untuk kita display saja.
Kita display saja. Okay, let's say kita fokus untuk cari total dulu sebab dia banyak proses dalam ni. Kita nak display, kita nak cari total. Cikgu fokus kepada untuk cari total dululah. Okay, so total mula-mula dah kira. Okay, lepas tu total ni kita kena buat accumulation juga. Okay, so total ataupun kita panggil apa? Total all. Total all is equal to total all plus total. Okay, mula-mula kita cari total dulu. Okay, lepas tu kita accumulatekan total tu dekat dalam total all. Nampak tak? Nampak tak? So total all is the total all is what? Total all ni adalah satu accumulation lah. Dia adalah satu accumulation. So kalau accumulation you kena letak dia dekat atas kita kena assign value dia lah. Okay, sorry sebab tak muat ni. So cikgu ambil sikit ruang kat sini. So total is equal to 0 lah. Okay. So kalau dia masuk satu price, okay, dia masuk price dan dia masuk quantity untuk round pertama. Item ni kita abaikan dulu nanti you all confused. Kita abaikan item ni dulu. Okay, so kita ambil input 2 saja dulu Okay, so masuk price and then dia akan check price is greater than 0. Yes. Okay, and then dia akan masuk sekali quantity, so dia akan kira total. After recount total, so total will be accumulates to the total all. Okay, and then okay, selepas itu okay, after that dia akan pergi bawah. Kita akan minta untuk price yang kedua pula lah. Price dan quantity yang kedua. Quantity dengan price yang kedua. Okay. And then baru kita akan masuk ke dalam ni guys. Okay, masuk balik. Repeat. Okay, for the second time, third time, fourth time. Okay. This one is when it's true. This one is when it's false. Okay. So it will keep on repeating lah. It keep on repeating. Okay, until when it's false. Okay, so bila dia fall, kita akan mula untuk cari total all dengan GST sekali lah. Sebab dalam receipt ni dia ada nyatakan GST dia berapa. Sorry guys. Okay, this one Okay, bila kita dah dapat, patutnya kita guna tadi subtotal nama dia Subtotal, dah tahu berapa, and then kita kira GST dia berapa, and then kita boleh dapat the final value ataupun final total. Okay, setakat ni boleh follow tak? Boleh follow tak? Ke blur? Dah lama you all tak buat ni. Boleh sir. Okay, so what's the next process? The next process is to get the final price. Okay, final price is equal to total all plus apa? GST. GST macam mana formula dia? 6%. Okay, maksud dia plus apa? Ini kemahiran matematik ni Okay, so plus apa formula untuk GST?
price darab 0.06. 0.06 darab dengan apa? Takkan darab Darab price. total price. Total all. Total all. Okay, darab dengan total all. Okay, and then you can display lah. And then you can display. Display final. Ini cikgu lupa, dia mesti ada input. Mesti ada input. Okay, so this will be the flow chart. Okay, this will be the flow chart. Okay, so kalau dalam flow chart kita tak boleh nak tulis dia punya item tu sebab itu dah jadi macam dia punya user friendly. Kita tengok ni. Tengok balik soalan. Kalau dalam flow chart memang item ni adalah salah satu daripada input. Memang dia input. Tapi input dia kalau dalam coding dia hanya sebagai setakat string yang kita nak paparkan saja. Okay. So kita tak boleh nak ambil dia dalam, nak masukkan dia dalam flowchart sebab kalau kita masuk dalam flowchart dia dah melibatkan user friendly lah. Okay, so kalau you dapat soalan macam ni untuk buat flowchart, you kena fokus kepada the answers bawah ni. Macam mana nak dapatkan answers bawah ni. Bukan macam mana nak dapatkan paparan. Sebab flowchart kita tak cerita pasal paparan. Kita tak buat display tu tentang how to display. Macam mana nak display bentuk macam ni, tak. Flowchart kita hanya display how to process. Okay. Tapi kalau coding, yes, kita akan ambil kira semua display, cara display ni. That is coding. So kalau coding, yes, kita akan minta nama item sebab kita nak print balik nama item tersebut. Sebab tu kita kena minta. Tapi kalau dalam flowchart kita tak perlu minta nama item. So kalau nak buat flowchart untuk soalan ni, you hanya perlu ambil input yang diperlukan untuk mendapatkan total ni, iaitu unit price dan quantity. Got it guys? Yes sir. Faham sir. Faham. Okay. Got it, sir. So kalau macam you tak biasa, let's say sebab soalan PSPM dia akan memerangkap tau. Kalau you tak biasa, you tak pernah jumpa soalan macam ni, tiba-tiba buat flowchart, you pasti terperangkap. Okay, so bila dapat soalan macam ni, apa pun bentuk soalan lah, dia dapat apa bentuk soalan, untuk flowchart dan pseudocode, please focus to the apa sebenarnya output sebenar yang kita nak cari yang melibatkan proses. Bukan melibatkan users friendly, yang melibatkan proses pengiraan. Yang melibatkan proses pengiraan. Yang ini tak ada pengiraan tau, ini just paparkan saja. So kita boleh abaikan. Yang ini semua ni ada pengiraan, this one. So kita kena fokus dekat sini, pengiraan. Untuk kita buat flowchart. Those from the DC 4045 sebelum ni you buat macam mana? Kalau soalan macam ni you buat macam mana? Wani, you still remember last session? You are from SES kan Wani? Yes sir. How you solve the question tadi tu? Kalau sebelum ni ingat lagi tak? Tak ingat dah? Tak berapa nak ingat answer. Tak ingat, okay tak apa, never mind. Okay, who remember? Who remember? Kalau remember, Buat sequence sir. buat apa Asia? Sequence. Oh yang tu you buat sequence lah. Okay, sebenarnya kalau you buat sequence, dia sebenarnya dia tidak menjawab kepada sistem tu. Betul tak? Kalau you just buat sequence, sekejap mana soalan tadi ni. Okay, kalau you, katalah you buat sequence macam ni kan. Kalau you just buat sequence. So, kalau sistem yang sebenar dia ada sequence. Tak mungkin sistem yang sebenar dia pakai sequence, betul tak? Berapa banyak dia nak coding tu kita nak, berapa baris kita nak buat. Betul tak? Kalau dia beli 100 item, takkan you nak buat sequence, betul tak? Betul sir. So the real system untuk ni dia tak mungkin sequence. The real system untuk ni dia mesti repetition.
It must be repetition. Can't be sequence. Sebab kalau you buat sequence, memang exactly ini sajalah yang orang akan beli. 4 item saja. Kalau orang tu beli lebih daripada ini, so memang tak mungkin, tak sesuai tak sesuai untuk you guna sequence. Okay, so never mind. Okay, so I just want you to trigger you all about the IPO pseudocode flowchart supaya you sekarang ni jangan hanya ingat PSPM semua coding. Tak tak. PSPM bukan semua coding. PSPM ada soalan IPO, pseudocode dan flowchart. Ada soalan tentang design, nanti cikgu belum masuk di topik tu. Yang ada 6 step in the design, cikgu akan masuk nanti dan lain-lain baru coding. Okay, now looks at the second question. Okay, so prepare IPO pseudocode flowchart. Okay, figure below shows a right angle triangle that has one angle of 90 degree with the side A, B and C. The side opposite to the right angle is the longer side. It's called the hypotenuse and its length can be calculated using the equation. Ini semua orang tahu hypotenuse equation. Okay, determine which of the two right angle triangle called A and B has a bigger or same hypotenuse length. Dia kata apa? Which of the two right angle triangles called AB, okay, has a bigger or same hypotenuse length. Okay, so dia nak tanya adakah A dengan B ni sama panjang, betul tak? Kan? Okay, you are given the length of A and B for each triangle as input. Okay, so the question is menentukan, determine which of the two right angle triangles called A and B. I think right angle triangle ni, okay, right angle sebab dia 90 degree. Okay, has the bigger or same hypotenuse length. Apa maksud ni? Has the bigger or same hypotenuse length. Okay, what is the meaning? Because the hypotenuse and length can be calculated using the equation. Okay, so ini adalah soalan PSPM yang sebenar. Has the bigger or same hypotenuse length. Has the bigger or same hypotenuse length. Okay, cikgu rasa antara A dengan B ada siapa yang paling panjang ataupun sama tak panjang dia. Betul tak guys? Itu maksud dia. Sir, bukan dia cakap dia ada dua triangle ke? Mana dua triangle? Triangle A dengan B, mana yang paling besar hypotenuse dia? Sekejap. Determine which of the two right angle triangle called A and B has a bigger or same hypotenuse length. Sekejap. Determine which of the two. Oh, dia kata ada dua right angle triangle called A and B as the bigger or same hypotenuse length. You are given the length of A and B for each triangle as input. You are given the length of A and B for each triangle. Okay. Betul. Syazwani Okay, so there are two triangles. Okay, and then they are given the length of A and B length as input and both are right angle. Maknanya dua-dua triangle tu adalah triangle 90 darjah. Okay, so the job is to check which one is bigger. Is the triangle A is bigger or B is bigger? Okay, bigger apa? Bigger yang C ni lah, hypotenuse length ni dia nak kata bigger C
ataupun dia sama size. Okay, according to the length. Soalan dia senang aja, tapi ayat dia berbelit-belit sikit. Okay, so kita nak check by using the formula here. Okay, adakah dia punya length sama ataupun length dia tak sama? Kalau tak sama, siapa yang lagi besar? Yang A besar ke yang B besar? Okay, maybe I need to draw it for you lah. Okay, so dia akan buat perbandingan lah. Okay, dia akan ada dua triangle. Okay, triangle A dan triangle B. Okay, so the program will check, okay, which length, C length is greater or same. Okay, so what will be the input? Input is A and B lah. Okay, so input is A for A, lepas tu B for B, dan juga A for B, dan juga B for B. Panjang ni A untuk triangle A, B untuk triangle B untuk triangle B. Terbalik. B untuk triangle A. A untuk triangle A, B untuk triangle A, and then A untuk triangle B dan B untuk triangle B. A kecil, B kecil ni adalah dia punya length lah. So this is your input. Okay, so from the input, so you gunakan formula tadi tu, you dapatkan berapa dia punya panjang C ni, and then you bandingkan dengan gunakan if statement lah. Okay, so nak buat yang mana? Nak buat sudut kod ke nak buat flowchart? Sudut kod. Flowchart juga. Tadi dah buat flowchart, ni sudut kod dah pula. Boleh? Sudah kod. Okay, sudut kod Okay, so start. So after start kita input. Okay, so kita input A, B, A, B, dan B, B. Ini dia punya length semua Okay. And then kita nak cari dia punya C So untuk C, A, apa formula dia? Formula dia tadi dah diberi tadi kan? Mana formula dia? Ni formula dia. Okay, so how to write the formula? Macam mana nak tulis formula ni dalam coding guys? Kalau dalam Java senang lah. Dalam coding Java. Tapi kalau kita nak buat dalam pseudocode macam mana? Pseudocode macam mana? Macam mana nak buat dalam pseudocode? Square root macam mana nak buat dalam pseudocode? Macam mana nak buat dalam pseudocode? Square root is power of half, betul tak? Betul tak? Betul. Power of half So sebenarnya dalam pseudocode tak salah kalau you tulis formula tu, square root tu, ataupun you boleh gunakan apa formula tadi lupa A kuasa 2 tambah B kuasa 2 Okay. So kita boleh buat A kuasa 2 kuasa 2 ni maknanya darab AA lah. Darab AA kemudian tambah BA darab BA. Okay, kemudian ini kedua-dua ni
kita akan power of 2. Kuasa 2. Betul kan? Dalam matematik, square root is here. Correct not? Betul je. Okay. So B pun sama. Sebab ini tak ada masalah. Sebab ini hanya, kalau you buat square root tu pun boleh diterima. So B pula C lah. CB. So CB is equal to samalah. AB times AB. And then plus B, sorry, BB times BB. Half. Okay, kalau dalam coding nak buat macam mana guys? Kalau coding nak buat macam mana? Macam mana nak dapat CA ni kalau dalam coding? Kita ada belajar SQRT kan? Betul tak? Okay, macam mana nak buat? Macam mana Kak Cikgu tunjuk macam mana kalau nak buat dalam coding? Let's say lah kalau keluarlah soalan ni kan. Okay, macam mana nak cari CA? Kalau dalam coding. CA. Saya guna map pause. Memang. So kita gunakan mat dot SQRT kan. Lepas tu kurungan kan. Lepas tu kita boleh panggil mat dot pow. Okay. Apa saiz dia tadi? A. Apa formula dia? AA 2 kan? Kuasa 2 kan? Lepas tu tambah mat dot pow AB. Sorry. AB 2. Tutup. Okay, ini kalau dalam formula kita boleh gunakan method ni. So you kena very familiar about the using of method. Mat.sqrt, mat.pow. Cikgu rasa form ini boleh keluar dalam final you all lah soalan ni. Sebab dia agak related lah. Okay, faham tak ni macam mana nak buat? Do you understand apa yang cikgu buat ni? Yes, sir. Okay, good. Okay, so kita continue. Okay, so after we got the selepas kita dapatkan semua value ni, so kita boleh buat if statement. If CA is greater than CB. Greater than, silap. Boleh je pakai tu tapi cikgu nak pakai ni. Greater than CB. Okay, so kita akan display CA is bigger. B-I-G. Bigger is bigger. Okay, kemudian else CB greater than CA. So display CB is bigger. Okay. And then Kalau Su buat else tu kan, lepas tu ada condition, bukan kena letak if ke? Betul. Tertinggal, sorry guys. Okay, else mesti, kalau ada condition mesti ada if lah. Thank you Is it Faiza? Siapa tadi? Hasnia ke Faiza? Faiza. Okay. Okay, and then last display same length. Dan jangan lupa and if. Dan
stop. Okay? Boleh? Faham? Faham tak? Faham. Okay, so the challenge for you, okay, kita dah bincang dua ni kan. So the challenge for you is to create the coding. Boleh tak you create coding? Cuti 2 hari kan? Boleh tak you buat coding untuk soalan ni? Okay, tak payah nak 100% buat dia punya user friendly. Just cikgu nak untuk yang soalan pertama ni, just you boleh keluarkan total saja. Okay, masukkan price, masukkan quantity, keluarkan total. Okay, and then the second one sama juga. Keluarkan which one is greater. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Nak bincang ke nak buat sendiri? Bincang. Okay, so kalau macam tu, cikgu buat Saya decision. rasa buat sendiri. Siapa tu buat sendiri tu? Siapa tu? Faiza. Lah. Jangan, awak ketua kumba Faiza. So awak kena jaga anak buah awak. Okay, so cikgu rasa you all pun, kumba you all pun macam so-so saja, tak bergerak sangat. Ada yang bergerak tu alhamdulillah, banyak juga yang tak bergerak. Okay, so macam ni, you all buat sendiri tapi nanti ketua kumba set satu time untuk discuss jawapan. Boleh tak? Semua orang buat sendiri tapi nanti last ketua kumba akan set up meeting untuk semak jawapan. Boleh Okay, except untuk kelas yang tu lah, amali tu tapi kelas-kelas yang lain, kluster ni, saya harap nanti you all selesaikan yang itu and then bincang dalam kumpulan kumba. Okay, so I think dah 11.30 dah, cikgu dah drag time. Okay, any question you can ask? Ada soalan nak tanya? Soalan triangle tu je cancel yang coding tu. Dua-dua boleh? Sekali dengan yang ni, kira total Atas price ni. Total price ni. Okay, yang ini cuma melibatkan sentinel, yang ini cuma melibatkan sequence dan selection. Okay, ini sentinel. Just buat dia punya coding. Okay, buat and then ketua kumba take action untuk dapatkan untuk semak jawapan lah. Kalau tak sure nanti boleh discuss dengan saya. Okay, thank you for your attendance guys. Dah berkurang dah kepada 32 daripada 50 tadi. Mungkin agak membosankan, mengantuk dan sebagainya. Okay, but I really appreciate your attendance guys yang hadir. Kita berharap agar usaha kita ni akan diberkati dan akan dipermudahkan urusan you all untuk menghadapi PSPM nanti Okay, itu saja daripada saya. Kalau you ada soalan, you boleh stay back. Okay, kalau tak ada soalan, you are free to go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam guys. Selamat berpuasa. Bye-bye. Thank you, sir. 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 Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay. Hasnia, Faiza, Mohan, any question? So if no question, going to stop